Okey, sekarang ni kita baru je nak uji lampu OLED Warrior Mini ni. Tetapi tak tahulah, mungkin secara kebetulan ke ataupun tak tahulah, di mana gimbal saya rosak tu. Tengah-tengah bateri patah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam video yang terbaru ini, di mana video yang kita terbitkan, video daripada aktiviti eksplorasi yang masih lagi tak ada video pengalaman. Memandangkan sekarang ni kita dalam lockdown, jadi kita tak boleh nak keluar eksplorasi, dan insyaAllah kita akan cubalah membuat pembaharuan, sedikit pembaharuan sempena kita tunggu keputusan sama ada lockdown ni diteruskan ataupun tidak, insyaAllah. Jadi sebelum tu, jutaan terima kasih kepada semua supporters yang sentiasa memberikan sokongan yang terbaik kepada OH dan tim Burung Hantu di dalam menghasilkan sesuatu perkara yang molek lah orang kata tak, dan juga dengan hasil karyanya. Dan memandangkan macam OH sekarang ni ada 2 YouTube channel dan 1 platform lagi, iaitu Facebook Live. Jadi sekiranya ada sesiapa yang menonton video ini yang masih lagi belum mengikuti perkembangan OH di Facebook, boleh tekan link yang berada di bawah, kerana setiap malam kami melakukan siaran langsung di dalam Facebook untuk supporters ataupun viewers kongsikan pengalaman-pengalaman seram beliau dengan melalui panggilan telefon. Segmen yang kita jalankan adalah panggilan burung hantu. Jadi yang mana dah support, terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang ni seperti tajuk yang berada di bawah adalah sesuatu yang tidak berkepala. Perkara ni berlaku ketika kami membuat satu review di salah satu gudang yang terbiar. Jadi apa-apa pun kita layang video ni. Okey, sekarang ni saya berada di sebuah gudang yang dikatakan hampir 12 tahun ditinggalkan, memandangkan kita ada terjumpa satu CJ yang bertarikh 2008. Okey, pada masa tu saya ada terima satu tawaran daripada sebuah syarikat lah. Bukan saya sajalah, mungkin ada lagi rakan-rakan saya yang terima tawaran ni daripada sebuah syarikat daripada China, iaitu Olight, untuk kita reviewkan pasal lampu dia. Jadi saya pun terima, suka, alhamdulillah saya terima dengan hati yang terbuka, sebab orang kata itu rezeki daripada Allah lah. Jadi saya pun terus berbincang dengan beberapa rakan untuk mencari tempat yang sesuai untuk kita buat review lampu ni, dan salah satunya adalah sebuah gudang terbiar di kawasan berhampiran dengan Kuala Berang juga. Dan kilang ini dulu adalah kilang memproses air rozal, kalau tak silap saya, minta maaf kalau saya tersilap dah, dan dikatakan sudah lama jugalah terbiar. Jadi selepas kita dapat lokasi ni, kita terus meninjau ataupun orang kata membuat aktiviti memasang jejak di kilang tersebut.
Dan apabila saya, sebelum saya sampai ni, dia ada satu kisah menarik dok. Saya dok tahu benda ni logik ke dok logik, penonton dengar itu terpulang. Tetapi itulah yang kami alami ketika mula-mula nak sampai di bahagian gudang ni. Dalam jarak lebih kurang dalam 200 meter ataupun 150 meter kita nak sampai ke bahagian gudang tu. Saya nampak dah gudang tu, dan di depan gudang tu dia ada wakaf. Orang kata bus stop. Dan di seberang jalan tu adalah kawasan bukit. Jadi semakin hampir kita nak sampai di gudang ni, saya ada ternampak seseorang yang tak tahu lah dia duduk ke ataupun dia berdiri di wakaf tersebut, di bus stop tu. Tetapi masa tu kita nampak image ni susuk tubuh macam orang puang. Jadi kita tunggu, dok kan orang puang tunggu bas ni dok. Ada lagi ke orang menggunakan perkhidmat tambah masa gini? Jadi pada masa tu saya agak macam down sikit lah, sebab kita nak masuk ke bahagian gudang belakang dia ni. Sebab kita, orang kata apa ni, orang kata line dok apa clear lah dok. Kalau ada orang depan tu, tiba-tiba kita nak masuk ke gudang tu pula. Jadi dia kata ambil khabar ke rakan saya tu, tak apa kita pergi sterik dulu. Kita pergi dulu biar dia tak ada baru kita masuk. Tapi bila dah kita nak dekat dengan gudang ni, semakin dekat, rupa-rupanya tak ada orang pun yang duduk kat wakaf tu. Jadi pada masa tu saya tengok rakan saya tengok hamba. Jadi macam dah apa benda yang kita nampak tadi dok. Jadi aku tengok mu tengok aku, kita buat tak tahu gitu lah. Jadi kita ambil pendekatan, mungkin di kawasan ni ada penghuni dia. Maknanya kita kena berjaga-jaga dan berhati-hati serta beradab lah. Jadi pada masa tu pun kita pun berhenti kereta, kita buat khas gitulah. Kita buat tak tahu, set up barang sikit dan kita terus masuk ke bahagian gudang ni. Pada aktiviti memasang jejak ni saya tidak membuat sebarang rakaman. Sebab kita bukan nak buat aktiviti eksplorasi macam sebelum-sebelum ni. Just kita pergi tengok kawasan dia, adakah kawasan ni selamat untuk kita buat review lampu ataupun tidak. Jadi saya pun masuk apa benda, saya tengok, dan apabila saya berada di dalam gudang tu, saya merasakan kawasan ni sangat sesuai untuk saya buat review lampu. Kita boleh buat dalam jarak dekat, jarak jauh dan jarak keluasan gudang tu dengan lampu yang kita akan review pada malam ni dok. Saya mula tertarik dan saya rasa tak sabar nak tunggu pada waktu malam kayak gini. Dan ketika sebelum saya keluar daripada gudang tu, saya sempat mengambil kesempatan untuk masuk ke tingkat atas. Dia memang gudang besar. Lepas tu dia ada sedikit ruang tingkat satu untuk mungkin office. Jadi saya pun naik dan saya tengok kawasan tu memang agak tak selamat lah untuk saya naik pada waktu malam. Sebab lantai dia ni dia just letak cardboard gitu je. Ada tiang besi, dia letak macam plywood gitulah lebih kurang, dan kebanyakan ni tu dah berlubang. Jadi kalau kita nak jalan, kita kena jerit atas tiang besi tu. Dan saya terus pusing keseluruhan office tu. Saja-sajalah saya jalan nak tengok keadaan, dan rupa-rupanya benda tu ada sebab. Ada sebab kenapa saya naik itu. Benda ni saya tahu benda ni terjadi secara kebetulan, ataupun ada sesuatu yang perlu nak kita jelaskan. Jadi sekarang ni kita terus pergi pada sesi review lampu pada waktu malam. Pada waktu malam memang tiada sebarang apa-apa masalah. Pada malam itu saya, Mak Yu dan adik. Jadi pada waktu tu mungkin dalam pukul 9.30 ataupun 9.45. Maknanya dah pukul 10 lagi lah. Jadi kita sapa, kita set up barang dan kita terus masuk ke dalam gudang ni. Jadi pada masa tu orang kata ialah kita nak merasai suasana malam di kawasan gudang tu. Jadi saya pun terus masuk dan saya meminta adik dan Mak Yu untuk tutup lampu dan hanya berbekalkan satu lampu saja. Jadi bila kita masuk dalam kawasan gudang tu, ya Allah, gini rupanya suasana malam dalam gudang ni. Dia tak rasa serang, biasalah, surang-surang tu biasalah. Cuma kita rasa macam seronok masuk dalam gudang tu dan kita tengok, dan kita masa tu saya tak cakap banyak mana kita pun terus pergi ke tengah-tengah gudang tu dan kita terus set up barang, pasang tripod apa semua ni. Dan apa yang mengejutkan pada waktu itu adalah secara tiba-tiba gimbal saya rosak.
gimbal saya tak berfungsi dengan baik. Dia macam ni, saya dah ingat nak ambil gimbal saya tu. Kita pegang gimbal ni dan dia ada tempat untuk letak telefon tu. Bagaimana mungkin ketika saya masuk ke tengah gudang tu, saya nak pegang gimbal, yang tempat saya nak letak telefon tu dia seperti dipulah. Faham tak? Dia macam ada orang pulah, macam benda tu nak patah, macam gimbal tu nak patah. Jadi saya macam pelik lah, sebab tadi saya pegang okey je, tak ada apa-apa masalah. Sebab sebelum tu memang kita guna tak ada, memang kita guna pun memang tak ada apa-apa masalah. Sebab selepas saya menggunakan gimbal sebelum ni, saya akan letak dia di dalam kotak dan di dalam beg. Jadi tak mungkin pada masa tu tiba-tiba gimbal tu dia macam nak patah. Jadi saya agak pelik dan saya rasa tadi aku pegang okey je tak. Jadi masa tu kita tak fikir bahagian mistik lagi. Kita tak fikir pun bahagian mistik. Cuma kita ambil, saya pun cubalah untuk memperbaiki gimbal saya pada malam tu. Jadi saya pun agak frah lah sebab kita nak buat review lampu dah makin lama. Kita duduk di dalam gudang tu tak sedap juga kalau lewat malam sangat, sebab kita takut orang kata kita nak curilah apa benda pula tak. Tapi lantak dia lah. Saya pun terus membaiki gimbal tersebut di tengah-tengah gudang dalam keadaan yang sangat gelap lah di sekeliling tu. Jadi ketika itu, masa kita tengah baiki, adik dia sedang membuat rakaman. Dia sedang membuat rakaman untuk trailer. Dan dia buat, tetapi sayangnya pada ketika itu dia tertekan stop. Dan macam contoh, dia ambil rakaman, macam dalam video ni, dia ambil rakaman, dia menuju ke arah saya dan dia terus tekan stop. Jadi ketika itulah kami bertiga sangat terkejut dengan ada satu bunyi yang agak mengejutkan kami pada malam itu, di mana kami terdengar seperti ada seseorang berlari di ruangan ofis di tingkat atas. Kalau adik dia tekan stop pada masa tu, mungkin kita akan boleh dengar larian di dalam office tersebut. Sangat jelas dan memang betul-betul kami bertiga semua dengar. Jadi kami sangat-sangat terkejut dan kami berpandangan antara satu sama lain. Jadi saya tanya, bunyi benda tu macam pelik aja ni. Jadi masa tu adik kata musang. Saya mula-mula rasa macam tak logik musang. Dok kan dia berlari bunyi macam orang berlari tau. Jadi lepas tu lama-lama tu baru saya perasan mungkin adik dia nak cover. Dia nak cover keadaan, dia kata musang tu, mungkin musang. Jadi saya pun fikir balik tengah-tengah sambil baiki gimbal ni, saya macam teringat yang saya pernah naik ke bahagian office tersebut. Sambil-sambil saya baiki ni, saya tadi aku naik petang tadi, tepat di office tu memang kebanyakannya tu berlubang. Dan kalau benda tu, kalau kita ni berlari, sudah pasti benda tu akan runtuh. Sebab dia tak berapa nak tahan lama, dia macam repuk dah, lama dah orang dok gunakan dok. Jadi saya macam duduk tengok atas, ni bukan orang ni. Ni bukan orang. Orang dok betul je lah orang nak berlari atas tu. Memang keadaan atas tu memang susah untuk kita nak berlari. Dan di bahagian bawah, apabila kita duduk di bahagian tengah-tengah gudang ni, kalau kita tengok ke bahagian office tu, kita boleh nampak lagi lah apa yang berada di sebalik tu. Dia berlari tak lama pun, sekejap je. Dengar. Okey, diam. Kita hanya dengar dia berlari sahaja. Macam tak ada lah dia ada langgar apa benda ke, ada. Kita dengar larian sahaja. Jadi pada waktu itu agak, nak kata serang tu taklah serang sangat tapi macam kelakar lah pula. Kita tengah baiki kita dengar orang berlari padahal kita nak buat video review dok terbuat lagi, tapi mana masa tu kita just abaikan lah. Kita macam abaikan, mana tak apalah, mungkin bewok, mungkin binatang ke apa benda. Lepas ada baiki saya pun rasa macam mustahil untuk kita baiki di kawasan ini, sebab saya pun kena buat video review lampu dan saya memerlukan fokus yang terbaik dan keadaan yang terbaik untuk saya cuba
buat yang terbaik untuk video review lampu ni. Sebab benda ni adalah first time first time, jadi kita nak buat yang terbaik lah. Jadi saya putuskan untuk membuat rakaman hanya memegang telefon. Jadi bermulalah video saya cuba membuat review lampu, walaupun saya pada masa tu saya cakap mengarut rabang sebab saya tak menggunakan skrip apa benda, memang saya tak pernah, semuanya saya buat secara spontan dan lantak dia lah dia punya skrip pada masa tu. Jadi bila lama kelamaan kami berada di dalam gudang tersebut. Okey, jadi sebelum saya terus pergi pada satu babak ni, saya tak pasti benda ni terjadi selepas saya nampak sesuatu tu ataupun sebelum. Tetapi saya akan paparkan video ni. Pada malam ni kita ada buat shop explore untuk review satu lampu. Okey, semua supporter sudah melihat video tersebut. Seperti ada satu cahaya di belakang saya yang di dekat cupboard itu, dekat box besar tu. Nampak tu ada satu macam cahaya lampu kan. Okey, ketika ini lampu yang berwarna kuning memang tiada sesiapa yang menggunakan api yang berwarna kuning. Mak Yo ke, adik ke, saya sekali pun semuanya menggunakan lampu yang berwarna putih. Jadi pada masa tu kita macam agak terkejut. Jadi mai mana pula lampu cahaya warna kuning ni dah. Lepas tu bila kita fikir balik di kawasan ni memang tak ada orang. Memang tak ada orang, dan cahaya kalau kita tengok pencahayaan dia tu bukan jenis lampu yang di zoom ataupun dilihat daripada jarak jauh, daripada jarak yang jauh. Kalau ada orang ngai belakang tu pun tanah dia tu tinggi. Kalau dia duduk dekat memang dia nak suluh itu memang tak akan sampai. Sebab kalau kita tengok kedudukan lampu dia tu, dia macam center dengan box gitu, lebih kurang gitulah. Jadi kalau orang nak suluh gitu mestilah orang yang sangat dekat dengan kita. Jadi kami sendiri tak tahu dari mana punca api yang berwarna kuning tu. Allahu alam. Kita minta lah lampu yang betul dan minta maaf saya tak ada penjelasan berkenaan dengan lampu tersebut. Okey, jadi selepas itu pada satu ketika itu Mak Yu dengan adik dia putuskan untuk cuba membaiki gimbal hamba. Jadi pada masa tu saya fikir dah aku nak buat benda ni tak. Lepas tu terlintah untuk saya membuat rakaman review lampu ni di bahagian luar. Jadi saya pun terus bangun dan terus membuat rakaman. Dia hanya lampu satu hala sahaja. Jadi kita cuba meronda ataupun kita buat explore di bahagian luar. Kita tengok guana lampu dia. Jadi pada masa ni memang saya tahu saya hanya berseorangan, manakala Mak Yu dengan adik duduk di bahagian dalam gudang tu. Jadi apabila saya keluar dan saya buka lampu macam biasa dan saya cuba buat review, macam contohlah saya khabar, okeylah inilah keadaan luar apabila kita menggunakan lampu ini. Jadi apabila saya jalan saya suluh kiri kanan depan belakang, lepas tu saya nak pergi ke bahagian hadapan tu, saya cari tiba-tiba saya rasa macam saya diikut. Sebab saya dengar bunyi macam orang jalan. Macam saya jalan perang. Di bahagian belakang pun dia bunyi juga perang. Macam orang ikut. Macam orang pijak pasir kan lah. Jadi saya pun buat tak tahu lagi. Sebab saya fikir okey mungkin Mak Yu ikut belakang aku. Mungkin dia ikut sebab dia bimbang juga saya buat seorang di bahagian luar ni tau. Jadi saya pun terus buat lagi. Jadi benda tu makin kuat dan makin dekat. Saya tak pasti mungkin dalam video ni tak berapa nak dengar. Lepas tu saya pun terus pusing ke bahagian belakang. Dan agak terkejut kerana saya tidak melihat sebarang kelibat Mak Yu ke kelibat adik ke, tak ada. Maknanya ketika itu hanya saya seorang diri sahaja. Jadi dalam hati pada masa tu janganlah ikut aku kau boh. Aku ni mari sini buat video untuk cari rezeki. Pergi jauh lah, mau nak tengok lah. Jadi berasa jugalah macam benda tu duduk depan mata kita, cuma tak nampak. Syukur alhamdulillah lah. Jadi saya pun terus memberanikan diri walaupun agak goyang sikit. Jadi saya pun, sebab masa tu Mak Yu dengan adik dia memang tak nampak hamba. Terlindung dengan dinding kan tak.
Jadi saya pun terus pusing dan terus pergi ke bahagian hadapan, ke bahagian belakang gudang ni, yang mana dia macam ada tebing dan ada sungai lah. Ketika saya membuat rakaman di bahagian ni, pada masa tu serius saya khabar, saya dok rasa takut, saya dok rasa apa benda pun. Dan saya dok dapat rasakan sebarang kehadiran sesuatu ke tak dok, memang tak dok. Saya just buat rakaman seperti biasa. Dan apa yang berlaku ketika itu sangat mengejutkan lah. Di mana ketika saya membuat rakaman di sebelah kanan ni, saya ternampak seperti ada susuk tubuh tanpa kepala. Tahap pencahayaan lampu dia. Tengok. Dan bila kita menggunakan versi turbo, ni adalah versi turbo dia. Memang cukup padu. Pada masa tu saya dok tengok pada kamera tersebut, sebab saya melihat gini lah, orang kata tengok gini. Dan di mata saya ternampak ada satu susuk tubuh seperti tiada kepala. Jadi pada masa tu saya agak, tak apalah, mungkin mata aku je nampak. Jadi saya pun terus tertengok ke bahagian kamera ni, dan agak mengejutkan apabila apa yang saya nampak tu ada dalam rakaman. Jelas nampak benda tu duduk dalam rakaman. Masa saya membuat video ni, ramai orang komen, orang kata tunggul kayu lah, pokok lah, apa benda lah. Masalahnya saya duduk di tempat berkenaan yang memang tengok dengan depan mata saya sendiri, memang saya nampak benda tu. Saya bukan nak kata saya hebat, dah, bukan. Saya tak hebat pun. Yang hebat ni Allah. Cuma saya nak khabar, pada masa tu memang betul saya ada nampak benda tu. Jadi yang sekali yang saya nampak mula-mula tadi, saya terus dok tengok secara real. Macam contoh tadi saya nampak, mana saya tak akan repeat balik untuk tengok jenguk gitu. Saya just tengok daripada melalui rakaman ini sahaja. Jadi ketika itu saya macam saya kata rare ni, sebab jarang apa yang kita nampak depan mata, lepas tu bila kita tengok dalam kamera benda tu ada. Jarang sangat berlaku. Sebab sepanjang saya membuat aktiviti eksplorasi ni, apa yang nampak di depan mata saya bila kita tengok dalam rakaman memang tak ada. Tapi di depan mata kita tak ada, tapi dalam rakaman kita ada. Itu normal. Kalau geng-geng explorer, konten-konten YouTube yang buat paranormal explorer ke, dia mesti faham dengan apa yang saya cuba sampaikan ni. Jadi pada masa tu depan mata kita nampak, dalam rakaman pun nampak. Jadi perasan atau tak, dalam video tu kita tengok dulu lah video ni. Medium. Ni height dia. Dan dalam masa yang sama kita boleh buat turbo. Memang terbaik. Jadi pada masa tu, perasan tak tadi dalam rakaman tu saya cuba buat gini. Saya tengok balik. Sebab saya tak mau fokus sangat dengan benda yang berada di depan saya tu. Faham tak? Jadi kita buat tak tahu, buat tak nampak dia lah konong-konong jadi kita buat gini. Jadi benda tu ada dan saya nampak memang tak ada kepala. Dan kemudian saya pun memberanikan diri untuk pergi ke sebelah kiri pula buat rakaman, dan saya melihat Mak Yu dan adik masih lagi berada di dalam gudang tersebut, dan saya terus masuk ke dalam gudang. Okey, ketika ini saya dah nampak benda ni. Saya dah nampak benda ni, dan dalam rakaman pun kita nampak. Tapi kita dok check lagi lah. Kita dok check lagi. Lepas tu saya dok fikir. Aku dok boleh nak kata benda ni betul-betul ada. Betul-betul aku nampak depan mata. Aku mesti kena cari bukti. Aku nak khabar benda ni adalah kebesaran Allah. Tapi kalau benda ni tak ada bukti, macam mana aku nak sampaikan pada orang? Jadi pada masa tu saya ajak Mak Yu dengan adik untuk pergi ke belakang ni. Dia ada dua sebab. Satu atas faktor keselamatan, dan yang kedua adalah atas faktor bukti. Sebab mereka berdua akan nampak persekitaran tu. Jadi kalau benda tu ada betul tunggu kayu ke pokok, dia tahu sebab dia dah tengok keadaan sekeliling belakang tu.
Jadi kita pun terus pergi ke bahagian belakang dan saya kembali membuat rakaman. Apa yang mengejutkan adalah kali yang kedua kita pergi, benda yang saya nampak tu tak ada, hilang, tak tahu gimana. Jadi pada masa tu kita hamba yang nampak benda tu tadi, bila kita pergi pada kali yang kedua, benda tu tak ada. Saya buat rakaman di sudut yang sama. Kalau pokok, kan kejap benar dia jatuh ke bahagian belakang tu. Siapa dia pula yang pergi tebang-tebang nak pergi tohuk, nak pergi tolak pokok tu tengah-tengah malang gitu. Jadi cuba anda bayangkan situasi dan perasaan hamba ketika itu, yang mana kita dah nampak terang-terang tadi, bila kita pergi balik tak ada. Dan saya dapat satu bukti dan jawapan di atas apa yang saya nampak tadi depan mata dengan dalam rakaman. Tetapi pada masa tu saya agak ragu-ragu lah, sebab saya dah check lagi video yang kita nampak benda tu dalam rakaman ni. Cuma saya nak buat rakaman juga. Kalau ada, ni lah bukti ni. Orang kata sudut saya ambil tu salah. Ia bukan masalah sudut ataupun tak sudut. Sebab saya betul-betul dah duduk di bahagian belakang tu. Memang kita boleh tengok keseluruhan tempat tu. Apa yang kita nampak tadi tak ada. Saya tak boleh lah nak kata yang saya ni betul, bukan. Tapi inilah bukti yang saya cuba sertakan. Kalau benda tu pokok, mesti dia akan ada balik. Tapi benda ni tak ada, hilang. Pelik lah. Kalau tunggu, kita boleh nampak tunggu. Takkanlah saya nak tipu. Jadi ini sebenarnya ini adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah nampak terang mula-mula tadi, memang kita nampak benda tu ada. Tapi takkanlah benda tu boleh hilang. Kalau tunggu, macam mana boleh hilang? Takkanlah saya duduk ambil di sebelah kiri tu, kalau betul tunggu, takkanlah benda tu boleh hilang. Faham tak apa yang cuba saya sampaikan ni? Bermakna benda tu makhluk Allah lah. Makhluk Allah. Tapi saya tak salahkan kepada orang yang tinggalkan komen tu, sebab saya pun faham kalau saya seorang netizen pun, saya juga akan mempertikaikan benda ni. Tapi mungkin silap saya juga, sebab saya tak keluarkan video pengalaman selepas video tu dikeluarkan. Dan ini, kehadiran video ini adalah saya sedikit memaparkan bukti dan penjelasan secara terperinci apa yang berlaku pada waktu malam tersebut. Jadi pada masa tu adik dengan Mak Yu memang dia tak tahu apa benda, dan dia terus buat rakaman seperti biasa, dan saya pun dah dapat jawapan apa yang saya nak, dan kita terus kembali kepada di dalam gudang tersebut. Tapi alhamdulillah pada malam tu rakaman semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada apa-apa masalah yang lain lah. Cuma secara jujurnya apa yang berlaku pada malam itu adalah yang pasal lampu di bahagian belakang kita tu, kita masih lagi tak dapat jawapan. Dan yang kedua adalah seperti ada orang berlari di atas office tu. Dan yang ketiga adalah susuk tubuh tanpa kepala. Jadi pada malam tu masa kita balik, kita ada singgah dekat kedai, dan Seri hamba khabar pada masa tu saya rasa tak sabar nak balik. Sebab saya nak tengok balik, cek rakaman di bahagian belakang tu sama ada betul ataupun tidak. Saya nak tengok betul-betul yang apa yang saya nampak tu ada di dalam rakaman ataupun tidak. Dan apabila selepas saya balik, saya tak cakap banyak, saya tak mandi lagi, saya terus buka telefon dan saya tengok balik rakaman tu, dan sangat mengejutkan. Kelibat yang saya nampak tu masih ada di dalam rakaman, dan ketika itu saya sangat meremang dan saya tak sabar nak tunjukkan kepada penonton bahawa inilah salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di kawasan sekitar itu. Jadi di awal-awal permulaan, pada waktu memasang jejak, kita nampak seperti ada seseorang perempuan berada di bus stop, dan pada waktu malam adalah cahaya lampu di bahagian box.
Yang ketiga adalah kita mendengar seperti ada orang berlari di atas ofis. Yang keempat adalah seperti ada seseorang yang mengikuti hamba ketika hamba berada di luar seorang diri. Dan yang kelima adalah kelihatan susuk tubuh tanpa kepala. Kami bukan mencari entiti, kami sekadar untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang terbiar. Kami belajar benda ni untuk mengingatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak cara bagaimana untuk kita nak ingat Allah ni. Semuanya terpulang kepada diri anda dan ini adalah cara kami. Daripada kami mencari entiti, lebih baik kami mencari Allah. Itu adalah sebaik-sebaiknya sebagai umat Islam. Jadi itu sajalah perkongsian saya mengenai dengan video review lampu di salah satu gudang yang terbiar. Jadi apa yang saya ceritakan ni bukan